Didik TV KPM. Hitam. Okey, bukan yang ini. Okey. Okey, cikgu, saya dah siap. Wah, bagusnya. Cepat Fika dah siap tugasan yang cikgu bagi. Okey tak cikgu ni? Cantik. Sarah, kenapa tak siap lagi? Awak nampak macam sedih je. Kenapa? Syafiqah ambil pen saya, cikgu. Syafiqah? Saya ke? Awak ambil pen dia tak minta izin ke? Tapi Sarah tadi okey je, saya ambil, dia tak cakap apa-apa pun. Lain kali kalau awak nak ambil barang orang, kena minta izin. Dan Sarah, kalau awak rasa tak suka dengan tindakan orang lain, awak kena luahkan perasaan awak. Jangan diam je. Okey, cikgu. Bagus Baik. murid-murid cikgu. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM. Saya Syafiqah Farahin dan kita bersua dalam slot pentaksiran psikometrik. Diam tak diam telah pun sampai di episod yang ke-25 dan hari ini kita beri fokus kepada salah satu antara tiga inventory di bawah pentaksiran psikometrik, iaitu inventory trait personality. Dan seperti anda lihat sebentar tadi, kita telah pun bawakan tetamu khas iaitu guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa dari SMK Bandar Baru Bangi, Bandar Baru Bangi, Selangor. Hai, Assalamualaikum Cikgu Madiha. Apa khabar? Waalaikumsalam. Cikgu Khabar sihat? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Cikgu, sebelum kita memulakan dan mengenali lebih lanjut bagaimana konstruk agresif yang kita akan beri fokus pada hari ini, kita nak perkenalkan juga jurubahasa isyarat dalam studio, iaitu Cikgu Duzaimah Kamarudin dari SMK Tun Mutahir Batu Berendam, Melaka. Hai Cikgu, Cikgu sihat? Alhamdulillah. Baiklah. Harapnya yang sedang menonton sudah pun bersedia. Terutama sekali saya ingin bertanya kepada Cikgu Madiha. Bila kita dengarkan perkataan agresif ni kan Cikgu? Ya, saya. Adakah ia semestinya mempunyai ciri-ciri negatif Cikgu? Soalan yang sangat bagus ya. Fika, izinkan saya untuk menerangkan terlebih dahulu berkenaan dengan apa yang dikatakan dengan inventory trait personality. Okey. Dan kita akan kaitkan dengan jawapan untuk soalan Fika. Boleh Cikgu, silakan Cikgu. Okey, baik. Inventory trait personality ialah salah satu inventory yang kita jalankan kepada murid-murid tingkatan 2 dan 4. Alright. Ini ditadbir untuk membantu yang pertamanya Fika, untuk murid ini mengenal personaliti diri mereka, menyedari kebolehan dan juga potensi diri. Okey, ibu bapa juga melalui inventory ini dapat mengenali personaliti anak-anak mereka. Okey, dan bila murid-murid mengenal diri mereka, kita harapkan bahawa murid ni nanti dia boleh merancang hala tuju sendiri berdasarkan personaliti mereka. Dan yang keempat, kenapa kita takbir ujian ini adalah untuk membantu guru-guru merancang pengajaran yang bersesuaian dengan kelompok murid. Okey, kelompok maksudnya mereka akan diuji secara berkumpulan ya Cikgu ke individu? Tidak, kita hasil dapatan tu nanti bila kita bentangkan kepada guru-guru, jadi mereka dapat mereka dapat mengenalilah kelompok murid mereka. Baiklah Cikgu. Baik, secara ringkasnya ITP ni adalah bersandarkan kepada teori trait dan faktor yang diperkenalkan oleh Frank Parson pada tahun 1944. Okey. Okay, dia ada 150 item yang mana untuk mengenal pasti 15 konstruk sahaja. Baik, macam mana cara nak kira skor? Kita kira daripada 10 item tu berapa bilangan ataupun jumlah Y tu ialah ya. Okey. Baik, seterusnya saya nak terangkan tentang definisi konstruk agresif bagi menjawab kepada soalan Fika tadi. Okey. Apa yang dikatakan dengan orang yang agresif ni? Ialah individu yang terlalu kritikal terhadap orang lain, suka condemn, suka
suka suka mencari orang kata mungkin kesalahan dan sebagainya. Okey. Tegas, berani dan dia tidak suka dimanipulasi. Oh, okey. Dan individu yang agresif juga dalam konstruk ini didefinisikan sebagai dia tidak menghiraukan perasaan orang lain dalam mencapai matlamat dirinya. Jadi kan cikgu, ada lagi satu saya nak tanya, kalau panas baran tu macam mana cikgu? Kita cepat marah. Adakah ia sifat ataupun personality agresif cikgu? Itu adalah salah satu ciri daripada personality agresif. Tetapi kalau kita tidak orang kata melihat keseluruhannya, kita tak boleh nak mengeneralisasikan bahawa orang ni agresifnya tinggi. Dia kena duduki dulu ITP baru kita boleh tahu dia ni agresif tinggi ke tidak. Okey cikgu, baiklah. Okey. Baik, dan tadi saya ada sebut tentang skor. Okey. Ya. Untuk tafsiran skor agresif terbahagi kepada 3 kategori, 3 tahap. Yang pertama kita lihat tahap rendah, iaitu skor 1 hingga 30%. Di mana kalau murid-murid yang dapat dalam skor tahap ini dikatakan sebagai individu yang pasif. Apa tu individu pasif? Dalam kebanyakan hal, dia membenarkan orang lain memanipulasi diri dan perasaannya. Membenarkan. Ya, sebab dia tak berani, dia takut, dia tak berani menyuarakan pandangan dan fikiran dia. Okey cikgu. Okey. Bagi kategori sederhana pula ialah 40 hingga 60%, di mana murid ini dikategorikan berada di tahap sebagai orang yang berpersonaliti assertif. Assertif ni dalam kebanyakan hal dia akan menuntut hak dia, tetapi pada masa yang sama dia tetap menjaga hak orang lain. Dan kalau kita nak lihat orang tu agresif ke tak, Fika, kita nak lihat di mana? Skor agresif yang tinggi lah. Ya, iaitu 70 hingga 99%. So itulah yang kita katakan tahap dalam penskoran agresif. Okey, maksudnya kat sini ada rendah, sederhana dan tinggi, dan kita kalau boleh nakkan sederhana ya cikgu? Ya, betul. Itu adalah yang terbaik. Okey, baiklah, nak tahu lebih lanjut bagaimana kita nak mengenali lebih lanjut trait ataupun trait personality ataupun konstruk agresif ni, kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di Pentaksiran Psikometrik. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. Baiklah, anda masih lagi menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot pentaksiran psikometrik bersama saya dan juga tetamu kita pada hari ini, Cikgu Madiha. Baiklah Cikgu, sebentar tadi kita telah lihat mungkin sedikit jenis-jenis personality di bawah konstruk agresif ya Cikgu? Betul. Dan saya lihat salah satunya ada perilaku menyakiti hati orang lain. Tapi adakah mereka yang berpersonaliti agresif ni dia menyedari bahawa mereka berperilakuan sebegitu? Kadang-kadang Fika, mereka tidak sedar, dia tak aware tau, sebabnya mereka ni self-centered kan. Mereka bermatlamatkan kepada diri. So kadang-kadang kanak-kanak ni perlu diberitahu, perlu diajar, perlu dididik. Sebab itu pentingnya nanti di segmen seterusnya saya akan terangkan bagaimana kita nak melatih dan membantu anak-anak yang mempunyai konstruk konstruk agresif yang tinggi. Sebelum tu saya nak menerangkan tentang jenis-jenis tingkah laku agresif. Ada 4 ya Fika. Yang pertamanya kita panggil sebagai pencerobohan instrumental. Apa yang dikatakan dengan pencerobohan instrumental? Ia merupakan tingkah laku normal sebenarnya dalam kalangan kanak-kanak. Okey. Kanak-kanak ni yang nak mahukan objek, perhatian, dia selalunya dia akan cenderung untuk mendapatkannya macam dia menolak satu sama lain. Dia tolak-tolak ke
dia jerit-jerit ke ataupun dia menyerang individu lain. Kita biasa lihat karakter ni pada kanak-kanak. Okey, yang keduanya kita boleh lihat dari segi pencerobohan fizikal. Okey, apa yang dikatakan dalam pencerobohan fizikal ni? Tingkah laku yang menyakiti individu lain melalui kecederaan fizikal, menumbuk, menyepak, menendang, memusnahkan barang keperluan orang lain. Alang-alang aku tak dapat, kau pun tak dapat. Dan kita bukan sahaja boleh lihat pada kanak-kanak, malahan kita boleh lihat juga dalam trait ini dalam kalangan remaja. Dan yang ketiga, jenis yang ketiga ialah pencerobohan secara verbal. Apa yang dikatakan pencerobohan secara verbal ialah tingkah laku melalui ugutan. Ya, mencederakan emosi orang lain secara lisan, macam dipanggil-panggil nama, ejek-ejek, usik. Sekarang ni sekolah menengah pun sama je, Fika. Betul. Ejek nama bapak. Bapak Ramli pun ejek last jadi gaduh. Alamak, jangan macam tu. Dikatakan juga salah satu ciri buli, ya cikgu? Ya, boleh dikatakan kategori buli juga. Okey, dan yang keempat, kita nak kenal jenis tingkah laku agresif ialah melalui pencerobohan hubungan. Yang ni selalu kita boleh lihat terutama dalam kalangan pelajar-pelajar perempuan, mana kita memalau, kita panggil pengasingan sosial, iaitu tingkah laku yang merosakkan hubungan rakan sebaya secara langsung ataupun tidak langsung. Ni yang kita selalu lihat tu, ada klik-klik di sekolah, ya cikgu? So jangan kawan dengan dia. Itu adalah salah satu pencerobohan hubungan. Okey, baiklah cikgu. Cikgu sebutkan tadi dia boleh ada juga di masa kita peringkat kanak-kanak kan? Tapi di peringkat sekolah masih boleh dibentuk kan cikgu? Boleh, kerana personality ni benda yang dinamik. Dia boleh berubah-ubah melalui kematangan, latihan dan sebagainya. Baiklah cikgu. Baik, kita dah kenal jenis, sekarang kita nak tahu punca dan sebab. Kalau kita baca artikel, jurnal dan teori, kita dah banyak sebenarnya penyebabnya, tapi saya ambil 4 yang utama di mana kita boleh lihat. Yang pertamanya pada fasa perkembangan di peringkat remaja. Fasa ni fasa pergolakan, sebab kat masa ni lah berlaku perubahan fizikal dan kematangan jantina, mungkin perubahan bentuk badan fizikal pada perempuan kan. Jadi dia akan mengganggu emosi murid itu tadi, dan dia akan dalam masa yang sama akan mempengaruhi tingkah laku murid. Jadi yang punca yang kedua, kita tengok krisis kekeliruan dalam proses pembentukan identiti. Jadi antara transition kanak-kanak kepada remaja, mereka mencari siapa aku, apa aku nak, apa purpose aku dalam kehidupan. Bila berlaku kekeliruan peranan, maka mereka akan frustrated. Mereka akan rasa dunia ni tidak adil. Kenapa orang tak faham aku? Kan? Orang lain suka judge aku. So kat situlah keluarnya emosi dan juga tingkah laku agresif. Okey, maksudnya emosi tersebut terpendam dan barulah terkeluar, ataupun dia dipupuk daripada sikap ingin mencari individualistik tu, cikgu? Dalam proses pencarian tu sendiri adalah satu, orang kata, turbulent tekanan juga, stress, expectation ibu bapa kan, keluarga dan sebagainya. Jadi kadang-kadang pendaman tu dia tak dapat nak salurkan dan ekspresikan dalam cara yang diterima. So apa yang dia boleh buat ialah update status, and then mengutuk orang lain, so dia rasa lega sebab ada orang lain yang lebih sengsara daripada aku. Okey. Dan kita lihat kepada gangguan emosi. Apa yang dikatakan gangguan emosi? Remaja ni terutamanya terlalu banyak kebimbangan. Terlalu banyak ketakutan. Bimbang tak dapat diterima, bimbang tidak disukai, bimbang tak dapat fit in dalam kelompok kawan-kawan. Okey, jadi situasi ini juga boleh mempengaruhi emosi mereka, kestabilan emosi mereka. Maka tingkah laku menyimpang mungkin tidak akan berlaku, dan tingkah laku menyimpang ni contoh macam yang melanggar disiplin dan sebagainya, boleh mendatangkan masalah kepada mereka. Okey. Dan perkara keempat lah yang mana saya nak sharekan kepada semua orang di sini, pentingnya gaya asuhan ibu bapa. Kerana ibu bapa ni seawal usia 0 hingga 6 tahun adalah pembentukan yang
sangat kritikal bagi anak-anak. Jadi ibu bapa bagilah contoh yang terbaik dan didiklah dengan nilai-nilai murni dan juga akhlak yang terpuji. Okey, sedikit pesanan dari Cik Umadiha sebentar tadi ya. Okey cikgu, seterusnya bagaimana pula langkah mengatasi ni? Ya, betul. Langkah mengatasi kita ada 4 juga. Okey, saya yang pertama saya syorkan kepada mana-mana ibu bapa yang bila dia melihat anak-anak dia tu di luar, kita panggil abnormal lah. Kalau marah sukar dikawal, mungkin menghempas-hempas barang, menjerit-jerit, tantrum yang tak dapat nak ditenangkan. Maka jangan malu, jangan segan, bawalah berjumpa dengan pakar. Kita ada banyak sekarang, kita ada kaunselor, kita ada psikologis, kita ada ahli terapi, kita ada doktor. Dapatkan pandangan pakar dan jika mereka perlu prescribe ubat-ubatan, makan ubat-ubatan tadi. Yalah, kena ada sedikit intervensi di situ kan cikgu? Benar. Intervensi awal, maka kita boleh bantu untuk memperbetulkan tingkah laku anak ini. Yang keduanya, melakukan aktiviti bersama dengan ahli keluarga. So keluarga adalah a very important support system. Yes, support system yang sangat penting. So kalau dia rasa gelisah, dia rasa marah, dia akan kembali kepada siapa? Kepada keluarganya, ibu bapanya, kakak-kakak, abang-abang dia. Mak saya selalu kata, Taufika, kita ni mak bapak kena jadi kawan terbaik untuk anak kita. Betul cikgu. Jadi ibu bapa di luar sana, kalau sampai peringkat remaja, jadikanlah mereka kawan. Biar mereka selesa untuk bercerita dengan kita. Biar tak cukup telinga kita nak dengar daripada dia bercerita dengan orang di luar. Maksud kawan tu macam kita menjadi pendengar setia, memberi nasihat yang mungkin dia nak dengar pada waktu ketika emosi itu kan cikgu? Jangan cepat membuat judgement. Dengar dulu. Okey. Yang ketiganya ibu bapa, elakkan berkelakuan kasar di hadapan anak-anak maupun remaja. Sebab anak-anak ni dia imitate, dia meniru. Jadi apa yang berlaku di rumah, apa dia akan bawa di luar. Jadi anak-anak ni cerminan kepada ibu bapa. Dan yang terakhir, langkah mengatasi ialah dengan menjaga diet pemakanan yang sihat dan seimbang. Sebab melalui badan yang cergas, fizikal yang sihat, maka kestabilan emosi dapat tercapai. Saya faham di situ cikgu. Kalau contohnya kita rasa macam kita ni lemau ataupun tak bersemangat nak belajar pun, kita rasa tak seronok, kita rasa cepat marah kan cikgu? Betul. Budak selalu cakap apa? Tak ada mood. Itulah ayat yang kita selalu dengar kan cikgu? Okey, itu dah dia sedikit sebanyak pencerahan mengenai antara jenis-jenis punca dan sebab kelakuan agresif dan juga langkah mengatasi. Harapnya mendapat sedikit info. Panduan ya cikgu, maaf, bagaimana untuk mungkin mencorak arah tuju anak-anak membantu anak-anak agresif. Dan kali ini kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di pentaksiran psikometrik. Terima kasih kerana setia menonton Didik TV. KPM kembali ke rancangan pentaksiran psikometrik dan kali ini kita akan beri fokus kepada asertif. Dan kalau anda lihat sebelum ini kita ada sebutkan mengenai 3 faktor di bawah konstruk agresif yang kita jadikan sebagai pengukur, iaitu pasif, asertif dan juga agresif. Tapi kenapa kita fokus kepada asertif ni cikgu? Okey, baik. Fika, asertif ni adalah satu keupayaan individu untuk menyatakan apa-apa yang ada dalam fikirannya, sama ada positif atau negatif. Okey, individu yang bersikap asertif ni akan menyatakan secara lisan maupun bukan lisan. Maksud secara ringkas kita boleh katakan mereka ni menjaga hak diri sendiri, kepentingan diri sendiri dan juga mereka menjaga dan menghormati hak orang lain. Sebab itu bila kita dapat skor ITP, Inventory Trait Personality, guru-guru kaunseling akan mengenal pasti mana-mana murid yang mendapat skor agresif ataupun skor pasif untuk kita berikan latihan kemahiran asertif, sama ada secara individu ataupun secara kelompok. Latihan kemahiran asertif namanya. Okey cikgu. Baik, kita nak lihat apa
komponen dalam kemahiran asertif ni terbahagi kepada 3. Okey, yang pertamanya bila kita memberi latihan kemahiran asertif kepada murid, kita memfokuskan kepada kebolehan untuk mereka meluahkan perasaan. Okey, meluahkan perasaan dalam keadaan yang bersesuaian. Contoh, bila kita rasa marah, kita kena acknowledge dulu, kita kena terima dulu bahawa saya sedang marah. Kenapa saya marah? Okey. Okey, sebab selalunya kita rasa marah, kita kata saya tak tahulah tapi saya marah. Benar kan? Dia tak mampu untuk berganjak ke belakang dan fikir kenapa aku nak mengenal bersikap pasti. begini. Betul, dia kena mengenal pasti emosi dia. Kemudian bagaimana cara dia nak ekspreskan? Okey, contoh yang saya boleh bagilah kalau kita lihat kepada anak-anak sekarang kan, bila jumpa cikgu, kawan saya dah tak nak kawan dengan saya, kawan saya dah ada kawan baru. So selalunya saya akan minta mereka untuk mengenal pasti emosi. Okey, kenapa rasa begitu? Dan mengajar mereka cara bagaimana nak meluahkan kepada kawan. Sebab selalunya kecenderungan dia palau kawan tu, dia tak nak cakap. Dia fahamlah sendiri, dia kena fahamlah cikgu, dia kan dah kawan dengan saya lama. Dia tidak meluahkan perkara yang sebenar. Makna orang yang lagi satu tak faham. Kalau saya tanya dengan dia akan cakap, cikgu saya tak tahu, tiba-tiba dia dingin dengan saya. Okey, so pentingnya untuk anak-anak ni tadi dapat meluahkan perasaan mereka dengan cara yang bersesuaian. Baik, komponen yang kedua ya Vika, kebolehan untuk meluahkan pegangan dan pendapat secara terbuka. Maksudnya kemahiran untuk mereka menerima pandangan orang lain, menghormati pandangan orang lain. Jangan cepat mencelah, jangan cepat memotong cakap orang lain. Dengar, faham, kemudian kita bincang sama-sama. Apakah solusi terbaik untuk semua pihak yang terlibat? Okey. Dan komponen yang ketiga ialah untuk kita instill, kita tanamkan kebolehan untuk mempertahankan hak individu. Okey, hak diri sendiri dan juga hak orang lain. Okey, kalau kita tengok tadi gimmick kan, cikgu ada bagi tahu pada Sarah kena meluahkan perasaannya untuk difahami oleh seseorang yang berpersonaliti agresif. Betul. So itu adalah 3 komponen utama bila kita memberikan latihan kemahiran asertif kepada pelajar-pelajar. Okey. Baiklah cikgu. Dan sekarang kita nak lihat pula apa ciri-ciri asertif yang kita nak tanamkan pada murid ni. Okey, yang pertama kita nak menanamkan tingkah laku penyayang. Penyayang. Dan penyayang ini bukan sahaja kepada orang lain, tetapi dia kena sayang dengan diri dia. Selalu orang kata nak sayang orang lain kena belajar sayang diri dulu. Betul. Okay. Yang kedua, berupaya meluahkan perasaan kepada orang lain. Yang ketiga, dia berupaya membuat penilaian tanpa prasangka. Tanpa prejudice. Bila ada prasangka, kita dah set mind negatif. Dia ni memang sengaja nak buat aku. So secara langsung kita punya respon perakan negatif, betul tak Fika? Betul cikgu. Maka konflik akan berlaku. Okey. Dan perkara keempat, kita nak mereka ni boleh menyatakan kemahuan sesuatu yang tidak disukai dengan cara berterus terang. Dengan cara berterus terang tanpa menyerang ataupun menggugut. Okey. So, itu adalah ciri-ciri asertif yang kita nak tanamkan dalam diri murid-murid. Jadi itulah ciri-ciri asertif. Kali ini pula bagaimana cikgu tentang asas mengaplikasikan kemahiran asertif ni cikgu? Okey, asas mengaplikasikan kemahiran asertif ada terbahagi kepada 6. Yang pertama, murid-murid perlu mengenal pasti cara pengurusan emosi mereka. Okey, adakah dia ni jenis yang menyelesaikan masalah sendiri ataupun jenis yang takut untuk menyelesaikan masalah. Baik, yang kedua, mempertimbangkan hak diri sendiri dan juga orang lain. Okey, yang ketiga, dia perlu yakin pada kebolehan diri untuk melakukan perkara-perkara yang dia kehendaki. Okey, mantra lah orang cakap kan, yang selalu kita boleh kata pada diri, saya yakin saya boleh, saya yakin saya boleh. Baik, yang keempat, dia kena belajar untuk mendengar pendapat orang lain. Jangan cepat memotong, jangan cepat judgement. Okey, mendengar dan memahami. Yang kelima, elakkan daripada terlalu menekan diri. Sebabnya nak berubah rasa stres kan, sebab perubahan ni adalah satu proses dan proses memerlukan masa. So take it easy. Alright, dan yang terakhirnya, elakkan tingkah laku negatif. Kita tidak akan sentiasa dapat apa yang kita mahukan dalam kehidupan ini. Okey, baiklah cikgu, terima kasih atas penerangan sebentar tadi. Boleh tak cikgu kongsikan sedikit
rumusan ringkas untuk kali ini? Okey, kesimpulannya Fika, personality ni sesuatu yang dinamik, di mana dia boleh berubah. Jadi jangan risau anak-anak yang mendapat skor tinggi, dapatkan bantuan dan bimbingan daripada guru-guru kaunseling anda. Kenali diri dan teruskan mencari potensi diri anda. Betul, dan yang saya belajar juga daripada Cikgu Madiha pada hari ini, ibu bapa pun boleh mainkan peranan, kita kata melentur buluh biarlah dari rebungnya. Baiklah semua, terima kasih kerana menonton pada hari ini, sehingga kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye semua.